Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram, iaitu sebuah kitab yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talaqa illa ba'da nikah wa la itqa illa ba'da milk. Maksudnya, tidak ada talaq kecuali setelah nikah, dan tidak ada memerdekakan hamba sahaya kecuali setelah memiliki. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan dinilai sahih oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Namun ada sebahagian ulama mengatakan hadis ini memiliki sedikit kecacatan. Jadi Sayyidina Jabir bin Abdullah menceritakan kepada kita bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada talaq melainkan setelah daripada berkahwin. Jadi apabila seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan, apabila terjadi akad nikah yang sah, maka lelaki itu adalah suami, manakala perempuan itu adalah isteri. Suami adalah mereka yang memiliki talaq. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamat talaqu liman akhadha bis-saq. Sesungguhnya talaq itu adalah milik bagi mereka yang halal kepada perempuan tersebut, yakni suami dia. Jadi halal ataupun suami dia memegang talaq isteri. Adapun sebelum daripada berkahwin, maka tidak ada talaq. Talaq sebelum daripada berkahwin tidak sah dengan kesepakatan ulama. Dan nikah lagi dengan orang puan, nyebalah. Dan nikah lagi baru tunang. Lepas tu adalah benda tak kena silap warna, tak tahu nyebalah. Tiba-tiba orang lelaki kata, aku cerai mu 10, aku tolak mu 10. Lepas tu dia dengung pula, sudah dah. Baik, sah tak talak tersebut? Jawapannya tidak sah dengan kesepakatan ulama. Sepakat ulama mengatakan tidak sah. Bahkan menurut pandangan majoriti ulama, tidak sah juga kalau sekiranya orang lelaki itu mentaklikkan talak bagi perempuan yang belum lagi dinikahinya. Sekiranya aku berkahwin dengan perempuan ini, selesai je akad. Sekiranya aku berkahwin dengan perempuan ini, selesainya akad, maka terjatuh satu talak terhadap perempuan tersebut. Juga ucapan itu menjadi lara menurut pandangan majoriti ulama.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut berkenaan dengan memerdekakan hamba. Yang mana memerdekakan hamba tidak sah melainkan setelah daripada memiliki hamba tersebut. Baru nak pergi beli hamba. Ni zaman hak yang ada hamba lah. Zaman kita tak ada hamba. Jadi baru nak pergi beli hamba. Dalam perjalanan tak beli lagi. Aku memerdekakan hamba ni, maka tak jadi ucapan tersebut lara. Baik. Kemudian katanya daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya, beliau berkata, datuknya iaitu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, datuk dia berkata lagu mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. Maksudnya tidak ada nazar bagi anak Adam dalam sesuatu yang tiada dia miliki. Tidak ada memerdekakan hamba sahaya baginya dalam sesuatu yang tiada dia miliki. Dan tidak ada talaq baginya dalam semua yang tiada, dalam sesuatu yang tiada dia miliki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi. Dan Imam Tirmizi menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya tidak ada nazar pada benda yang kita tidak milik. Nazar ni benda nazar. Nazar ataupun an-nadhru ataupun bahasa kita kata nazar. Nazar ini adalah seorang telah melafazkan sesuatu perkataan. Okey, dia melafazkan suatu perkataan. Yang nazar mesti dengan perkataan. Niat sahaja tanpa dilafazkan belum lagi dikirakan sebagai nazar. Nazar ini adalah seseorang dia melafazkan. Dia melafazkan suatu perkataan, dapat difahami daripada perkataan tersebut dia telah mewajibkan kepada dia sesuatu ibadah, sesuatu perkara yang pada asalnya tidak diwajibkan. Itu yang dinamakan sebagai nazar. Pada asalnya bersedekah yang selain daripada zakat adalah tidak diwajibkan. Tiba-tiba dia nazar, sekiranya aku dapat bonus lebih bulan ni, maka wajib atas aku bersedekah dengan sebanyak RM100. Baik, sebagai contoh, apabila dia berlafaz dengan lagu tu, maka ia dinamakan sebagai nazar. Nazar ini adalah seorang telah melafazkan sesuatu perkataan yang dapat difahami daripada perkataan tersebut bahawa dia telah mewajibkan ke atas diri dia sesuatu ibadah yang pada asalnya tidak diwajibkan. Itu yang dinamakan sebagai nazar. Baik, dalam hadis ni kata Rasulullah, la nadhra libni Adam fi ma la yamlik. Tidak ada nazar bagi anak Adam pada benda yang tidak menjadi milik dia. Nazar pada benda yang bukan milik dia tak jadi. Okey, kita buat contoh lagu mana. Baik, katakanlah seorang ni dia ada anak dia. Dia ada anak ramai lah. Jadi hak lain tu boleh kerja belaka dah, tinggal hak bosu ni belajar habis lama dah. Minta kerja situ tak boleh, minta kerja sini tak boleh. Tak cakap nak minta kerja. Jadi mak dia nengung seorang. Minta situ tak boleh, minta sini tak boleh. Tak tahulah. Jadi warna pula hak lain mudah je, tak ada nak minta orang syarikat tu bagi buat tawaran. Hak ni habis syarikat masuk, habis dak akak nak minta dah dengan kerajaan ke swasta ke, tak boleh. Mak dia duk dengung seorang nak warna ni hak bosu ni. Mak dia kata warna, baik, kalau dia dapat kerja kat gi, maka aku nazar. Mak kata nazar. Gaji pertama dia, aku nak sedekah.
Kalau dia dapat kerja kayak gini, gaji pertama dia semua. Wajib atas aku, gaji pertama dia aku nak sedekah. Dah gaji siapa? Gaji mak ke gaji anak? Gaji anak. Milik mak ke? Bukan milik mak oh. Milik anak. Sah tak nazar lagu tu? Nazar lagu tu tidak sah. Nazar lagu tu tidak sah kerana dia nazar benda hak yang bukan milik dia. Dia pergi tengok banyak motor luar ni. Motor luar banyak ni. Kebetulan duk teringat jirang ada dia dua orang. Jirang rumah dia dua orang. Kat tepi rumah dia tu hak susah. Dia pun katakan wajib atas aku sedekah motor ni kepada jirang tepi rumah aku. Dan motor siapa? Motor orang. Sah tak nazar lagu tu? Tak sah. Tak sah nazar lagu tu. Sebab dia nazar benda hak yang bukan milik dia. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan Ansar. Dia ditawang oleh orang kafir. Dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, hadis panjang, ada seorang perempuan Ansar yang ditawang oleh orang kafir. Baik. Dan bersama dengan orang kafir tersebut ada unta Rasulullah. Jadi orang kafir itu ambil juga unta Rasulullah, rapah juga unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang puang tu tengok orang yang tawang dia tu galik, dia pun lari. Dia lari naik unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kafir tu pakak duk cari tak jumpa. Dalam perjalanan dia nazar. Dia kata kalau sampai Madinah aku nazar nak sembelih unta ni. Nak sembelih unta ni. Dan unta siapa? Unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa benda dikabur kepada Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang dia sembelih unta tersebut. Kerana benda? Kerana dia telah bernazar untuk melakukan perkara yang bukan milik dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeza kalau dia nazar dalam tanggungan. Tadi kita buat contoh kan? Dia nazar ni. Kalau anak aku boleh kerja, gaji pertama dia wajib atas aku sedekah dengan gaji pertama dia. Kata dia. Sah tak nazar tersebut? Tak sah. Kerana dia nazar bukan milik dia, milik orang. Tetapi kalau dia nazar dalam tanggungan dia, tu sah. Contoh, kalau anak aku boleh kerja, maka wajib atas aku sedekah dengan nilai yang 1,000 ya. Tu sah. Jadi apabila anak dia boleh kerja, wajib dia kena sedekah. Wajib dia kena sedekah. Kalau tak ada, dikirakan sebagai berhutang sehingga dia mampu untuk membayar. Hak tadi dia pergi tentu hak orang lain. Macam kita buat contoh motor tadi. Dia tu daripada masjid, motor siapa tak tahu. Ni nazar. Wajib atas aku sedekah motor ni kepada orang fakir miskin jirang tetangga aku. Dan motor siapa? Motor orang tak tahu gala. Motor siapa? Motor Tok Imam tak tahu. Dia buat nazar gitu. Sah ke tak? Tak sah. Sebab bukan milik dia. Baik, tapi kalau dia nazar gini lain. Wajib atas aku sedekah. Wajib atas aku sedekah sebuah motor kepada jirang aku hak susah. Itu lain. Sebab dia kata wajib atas aku sedekah sebuah motor tanpa menentukan motor orang. Itu dipanggil benda nazar dalam tanggungan dia. Kalau dia mampu dia kena buat. Kalau tak mampu dia kira berhutang. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada merdeka pada apa hak yang dia tidak milik dan tidak ada talak pada apa hak yang bukan miliknya. Jadi pergi cerai bini orang, ada leh, tak jatuh talak. Juta kali dah jatuh talak. Mu cerai bini apa? Bini orang, bukan bini aku cerai. Tak jadi sebab bukan hak mu nak pandai-pandai nak cerai tu. Mesti hak kita baru boleh kita cerai. Kemudian hadis berikutnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu 'an thalathah, 'anil naimi hatta yastayqidh, wa 'anis saghiri hatta yakbur, wa 'anil majnuni hatta ya'qil aw qala yufiq."
Pena itu diangkat. Maksud pena diangkat di sini adalah tidak ditulis kesalahan. Maksud pena diangkat adalah tidak ditulis kesalahan. Tidak ditulis tidak ditulis kesalahan dari 3 orang. 3 jenis orang ni tidak ditulis kesalahan daripadanya. Dari orang yang tidur hingga dia bangun. Dia tidur sampai ke lepas mayang subuh. Tapi ada syarat dia lah. Tidur sampai ke lepas mayang subuh, adakah berdosa? Tak berdosa. Tidur sampai ke lepas mayang asar, berdosa ke tak? Tak berdosa. Tapi dia ada syarat dia lah. Ada syarat dia. Yang pertamanya adalah tidur sebelum daripada waktu. Ataupun tidur dalam waktu dengan kesangkaan yang kuat. Ataupun dia yakin bahawa dia akan bangun dalam waktu. Kalau dia tidur dalam waktu dan sangkaan yang kuat, kalau dia tidur ni apakah habis waktu dah, maka tak boleh. Hukum dia adalah haram sebab masuk dah waktu. Apabila masuk waktu, wajib dah kepada dia sembahyang. Masuk waktu adalah sebab wajibnya solat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Hendaklah engkau mendirikan solat. Hendaklah mendirikan solat ketika gelincir matahari. Gelincir matahari adalah sebab wajibnya solat. Gelincir matahari masuk waktu zuhur adalah sebab wajibnya sembahyang. Jadi apabila masuk waktu solat, ada dah kewajipan solat terbeban ke atas dia. Wajib dia kena solat. Sama ada dia buat solat ataupun ada niat dalam hati ingin mengerjakan solat dalam waktu. Azam dalam hati untuk mengerjakan solat dalam waktu. Kalau dia tak membuat lalu, selepas daripada masuk waktu, tiba-tiba dia tak semayang lagi, nak tidur dulu, maka apakah hukum? Kita bahagikan kepada 2. Yang pertamanya, bagaimanakah tanggapan dia? Kalau sekiranya kuat sangkaan dia bahawa dia akan bangun balik dalam waktu, ya taijang ke, tak kira lah mana. Yang penting sangkaan kuat ataupun yakin dia akan bangun balik dalam waktu dan sempat sembahyang dalam waktu, maka harus dia tidur. Tapi kalau dia yakin ataupun sangkaan yang kuat, kalau dia tidur ni pakai terlepas sembahyang, maka berdosa dia tidur. Berbeza kalau tidur sebelum waktu. Tidur sebelum daripada waktu, tak ada masalah. Sama ada sangkaan yang kuat ataupun tidak, dia akan terjaga dalam waktu. Waktu nombor 2. Sebab sebelum masa dia tidur tidak ada lagi kewajipan sembahyang atas dia sebab tak masuk lagi waktu. Baik, tidur kau 4 pagi tidur. Jadi 4 pagi. Dah buat benda 4 pagi. Duk tengok bola. 4 pagi dah tidur. Orang lain buat tahajud. Jadi tengok bola, jaga malam sebab nak tengok bola aje. Tahajud tak. Ini contoh je. Tapi contoh pun ramai hak kerja gitu. Baik. Jadi kepak orang tidur. Aku ni kalau aku tidur kepak tak tahu dah tak subuh ni. Ada apa, tak ada masalah. Tidur tu. Sampai masa bangun kalau tak bangun, dimaafkan untuk dia. Tak bangun dalam waktu, dimaafkan untuk dia. Cuma kalau sekiranya dia bimbang, kalau tidur ni pakai habis waktu subuh, maka lebih elok bagi dia sabar sekejap, semayang dulu baru tidur. Tu lebih elok lah. Kalau misalnya dia gagah, pada gagah tu pasal lain. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW menyebut diangkat pena daripada 3 golongan. Yang pertamanya daripada orang yang tidur sehingga dia bangun. Jadi dalam kita tidur tu, kesalahan yang dilakukan dalam ketika kita tidur, ia tidak dianggapkan kesalahan. Maksudnya dia tidak dianggapkan sebagai sebuah dosa. Tapi kalau melibatkan tinggal solat, wajib kena qada semula. Kemudian, dan daripada kanak-kanak sehingga dewasa. Kanak-kanak diangkat pena menulis kesalahan. Jadi budak, dia curi ke, dia apa ke, tak dosa. Tapi walaupun tak dosa, kalau melibatkan anak Adam, melibatkan hak anak Adam, wajib diselesaikan. Dia curi barang orang, maka wajib kena ganti semula. Kalau dia curi barang orang, maka wajib kena ganti semula. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia buat rosak barang orang. Bulan Ramadan ada ngecung banyak.
Dia puas duk main sama-sama dia. Dia pergi serang rumah orang. Habis hacur pasu-pasu bunga orang. Habisnya hacur pasu bunga orang. Dia buat serang rumah orang. Baik. Jadi tak dosa sebab budak. Cuma wajib kepada keluarga dia kena bayar. Kena ganti hak orang. Bukan budak. Ya. Budak pun budak lah. Memang tak dosa tapi melibatkan habis punuh barang orang, hak orang wajib kena ganti. Ni perkara hak yang penting yang perlu kita kena faham dan perlu kita kena tahu. Tapi apabila dewasa, apabila balik, maka ada dah kesalahan yang ditulis kepada kanak-kanak tersebut. Yang ketiganya daripada orang gila sehingga dia berakal, sehingga dia sembuh daripada gilanya. Orang gila dia bukanlah orang gila ni. Jadi kalau dia buat dia lanjam bogel orang gila, dosa ke tak? Tak dosa. Dah kita kalau lalu tu tutup mata lah. Jangan awak tengok pula. Ya tak apa lah, kemaluan orang gila tengok ah. Hai tak boleh. Jadi kita tutup mata lah. Jangan tengok ah. Baik, tengok tak boleh. Haram lagu tu. Dia tak apa dia. Dia tak ada dosa. Cuma kalau melibatkan hak orang lain macam budak tadilah, wajib kena ganti. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu perbahasan berkenaan dengan rujuk. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu annahu su'ila 'anil rajuli yutalliqu thumma yuraji' wa la yushhid faqal ashhid 'ala talaqiha wa 'ala raj'atiha. Bahawa beliau pernah ditanya tentang seorang lelaki yang mentalak isterinya, kemudian merujuknya dan tidak mempersaksikannya. Beliau menjawab, persaksikanlah talaknya dan rujuknya. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Dawud. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Imran bin Husain sebelum ni pernah kita cerita. Dia adalah seorang sahabat Rasulullah yang Allah Ta'ala uji kepada dia penyakit buasir. Dia sahabat yang Allah Ta'ala uji dengan penyakit buasir. Penyakit buasir dia cukup teruk. Sampai dia pergi jumpa dengan Rasulullah, dia tanya Rasul tentang sembahyang. Orang lain wajib kena sembahyang, dia pun sembahyang. Tapi oleh kerana teruk sangat dia kena penyakit buasir ni, adakah ada kelonggaran untuk dia dalam hal yang melibatkan ibadat sembahyang? Maka dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Bila dia jumpa dengan Rasulullah, Rasul kata mana? Salli qa'imah, hendaklah sembahyang. Jadi maksudnya sakit tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Ketika dia sakit, dia pergi jumpa dengan Rasul, tanya tentang sembahyang, takut ada rukhsah, kelonggaran sembahyang untuk dia. Kata Rasul, salli, mu kena sembahyang. Rasul suruh dia sembahyang, wajib mu kena sembahyang. Jadi bermakna sakit bukanlah rukhsah yang menggugurkan kewajipan solat. Sakit ke, tak sakit ke, tetap wajib kena solat. Bukan setakat Rasul kata salli, bukan kata Rasul salli qa'imah, mu kena sembahyang dalam keadaan berdiri. Bermakna sakit dia tidak menggugurkan rukun berdiri. Orang sakit tetap kena berdiri kalau dia mampu. Kata Rasulullah, fa illam tastati' faqa'ida. Kalau mu tidak mampu berdiri, barulah mu duduk. Bila kau boleh duduk? Ketika tidak mampu berdiri. Bukan. Biasanya mayang diri boleh. Pergi Mekah, pergi buat umrah, pergi buat haji. Oh tengok, ada tok-tok Arab. Kalau duduk sembahyang, cari kursi. Balik, sembahyang cari kursi. Padahal boleh berdiri. Tu salah. Tu tak betul. Ada sebahagian segelintir masyarakat kita jadi perangai gitu. Belajar tak mau, belajar tak, ataupun belajar dah ambil tahu mana. Jadi sebelum daripada ni sembahyang boleh, sebelum daripada ni. Lepas tu pergi Mekah. Pergi Mekah tengok kursi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi banyak. Orang sana tu nak sembahyang cari kursi, duduk atas kursi, rokok atas kursi, sujud atas kursi. Dia pun balik mari masjid, pakai jubah orang Arab sikit. Cari kursi lalu. Dah buat apa Mekah, duduk atas agak. Pada awak boleh berdiri, maka perbuatan itu adalah salah. Dah orang Arab buat,
hukum ni bukan kira orang Arab. Hukum ni kira dua wahyu daripada Quran dan sunnah. Orang Arab berlambok jahil tukir. Kalau bahasa kita kok. Berlambok lagi hak yang jahil tukir. Ni asal orang Arab buat, hak pakai jubah buat, ia lalu hukum. Tak boleh lagu tu. Jadi kalau awak boleh berdiri, mesti awak berdiri. Sakit dia tidak menggugurkan berdiri. Imran bin Husain sakit teruk, bagi jumpa dengan Rasulullah, tanya tentang sembahyang. Rasul kata saddi qa'ima, mu kena sembahyang dalam keadaan berdiri. Bila mu boleh duduk, fa illam tastati' fa qa'ida. Mu tidak mampu berdiri, baru boleh duduk. Oh, jadi kalau saya ni tidak mampu berdiri, barulah saya kena sembahyang dalam keadaan duduk. Cuma mazhab Imam Syafi'i kata kalau mampu berdiri boleh juga duduk dengan syarat. Dengan syarat berdiri akan menyusahkan dia. Oh, jadi kalau bukan tak boleh berdiri, boleh berdiri, tapi kau Allah kau berdiri kau tak lepas nafas. Tak lepas nafas. Kan ada orang sakit sampai tahap tu, kalau berdiri tak lepas nafas, ketika tu boleh dia duduk. Baik. Kita nak cerita tentang Imran bin Husain yang meriwayatkan hadis ini. Dan Imran bin Husain di antara sahabat Rasulullah yang Allah Ta'ala bagi kepada dia perkara yang luar biasa. Benda yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, malaikat sering ziarah dia, dan malaikat sering bagi salam kepada dia. Malaikat sering bagi salam apabila dia ditimpa penyakit yang cukup teruk, dan dia sentiasa menjaga apa hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh. Dia tinggal apa hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Dia tinggal belaka benda yang Allah Rasulullah suruh buat, dia buat benda yang Rasul tinggal, dia tinggal. Lepas tu dia mempunyai kesabaran yang tinggi sehingga Allah Ta'ala memuliakan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan malaikat untuk melawat dia. Dan malaikat bagi salam kepada dia. Tiba-tiba malaikat dak bagi salam. Dia pun mari fikir, apa lah jadi lagu tu? Rupa-rupanya dia telah buat satu kesalahan. Kesalahan yang Rasul larang, iaitu dia telah menggunakan perubatan dengan kayun. Kayun ni perubatan dengan besi panah. Rasul larang menggunakan perubatan dengan besi panah. Apabila dia guna perubatan tersebut kerana dia sakit, maka mereka tak bagi. Akhirnya dia tinggal balik penggunaan perubatan dengan menggunakan besi panah, maka mereka bagi semula. Kita nak cerita tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, ataupun sahabat yang menyebut hadis ini. Jadi kata Imran, daripada Imran bin Husain, satu ketika ada seorang lelaki dia mencerai isteri dia, kemudian dia rujuk isteri dia. Kemudian ketika dia rujuk, dia tidak menjadikan siapa-siapa pun saksi. Dia seorang, dia menceraikan isteri dia, dia rujuk, tak ada saksi pun. Maka kata dia lagu mana? Kata Imran bin Husain kepada lelaki tersebut, hendaklah cari orang yang menjadi saksi di atas tolakmu dan di atas rujukmu. Jadi disuruh dia orang jadi ada saksi ketika dia tolak isteri dia dan ketika dia rujuk isteri dia. Baik. Perkataan ini kena faham, perkataan ini perkataan sahabat, bukan perkataan Rasulullah. Jadi apabila perkataan sahabat, maka ia tidak boleh dijadikan sandaran hukum. Sebab pada asalnya perkataan hak yang dijadikan sandaran hukum perkataan siapa? Perkataan Rasulullah. Ni perkataan sahabat, maka dia tidak dijadikan sandaran hukum. Melainkan perkataan sahabat itu bukan hasil daripada ijtihad dia. Bukan tak dapat tidak mesti diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah boleh dijadikan hukum. Baik. Dalam menjadikan saksi ataupun melantik saksi ataupun ada saksi ketika seorang lelaki menceraikan isteri dia, dengan kesepakatan ulama tanpa ada khilaf di kalangan ulama mazhab bahawasanya hukum dia bukan wajib. Ijma' ulama ataupun sepakat ulama mengatakan tidak wajib seseorang mewujudkan ataupun mencari ataupun mewujudkan saksi ketika dia menceraikan isteri dia. Maksudnya apabila lafaz cerai keluar daripada mulut dia dalam keadaan dia orang yang berakal, dalam keadaan dia tidak tidur, dia sedar, walaupun tak ada orang, maka jatuh tolak isteri dia walaupun tidak ada saksi.
tanpa ada khilaf di kalangan ulama. Sepakat ulama mengatakan tidak wajib mewujudkan saksi ketika menjatuhkan talaq. Baik, itu yang pertama. Cuma ada saksi ni hukum dia sunat, bukan wajib. Sama juga rujuk isteri, adakah wajib kena ada saksi? Majoriti ulama mengatakan tidak wajib ada saksi. Mereka ada pandangan segelintir ulama, antaranya adalah Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri yang mengatakan wajib kena ada saksi. Tapi pandangan majoriti ulama tidak wajib ada saksi ketika seseorang rujuk isteri dia. Apabila ada perkataan keluar daripada mulut dia ketika isteri dia berada dalam iddah talaq raj'i, yang mana perkataan itu menunjukkan bahawa dia rujuk isteri dia walaupun tak ada orang lain, maka telah sah rujuk tersebut. Ni kita bincang daripada sudut fiqh, daripada sudut perundangan, itu dalam bab lain. Bab perundangan ni dia boleh berubah bila-bila masa saja. Betul tak gitu? Bab perundangan dia boleh berubah. Kalau naik menteri ni kata aku, menteri agama ni kata aku nak nampak nak buat rani, dia pun bincang sama-sama dia tukar kat tu. Hak ni pula nak buat rani, dia tukar kat tu. Dalam bab perundangan dia boleh berubah. Tapi dalam bab fiqh macam hak yang kita cerita tadi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu lamma talaqa imra'atahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Umar murhu falyuraji'ha, bahawa ketika beliau yakni Abdullah bin Umar mentalak isterinya, menceraikan isterinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Umar, perintahkanlah dia agar rujuk balik isterinya. Hadis Abdullah bin Umar menceraikan isterinya kita telah bincang sebelum daripada ni. Jadi Abdullah bin Umar anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar dia ada anak perempuan nama Hafsah. Hafsah adalah isteri Rasulullah. Abdullah bin Umar adalah adik kepada Hafsah. Jadi bermakna Abdullah bin Umar adalah adik ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar adalah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Abdullah bin Umar dia menceraikan isterinya ketika isterinya masih lagi dalam uzur. Isteri dia sedang haid. Dia cerai bini dia. Sedangkan cerai isteri ketika isteri dalam haid dilarang. Maka Sayyidina Umar pergi tanya Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, Rasulullah, ini maksud daripada perkataan Sayyidina Umar dah. Sayyidina Umar. Jadi Abdullah bin Umar dia cerai bini dia dalam keadaan bini dia saat itu uzur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Rasul marah. Jadi kata ulama, cerai isteri dalam keadaan uzur hukum dia adalah haram, dosa. Termasuk dalam talaq bid'i. Jatuh tak talaq? Sepakat 4 mazhab mengatakan jatuh. Jatuh talak. Maksudnya tetap terjadi talak tersebut walaupun perbuatan itu adalah haram. Baik. Kemudian Rasulullah perintah pula kepada Sayyidina Umar supaya suruh Abdullah bin Umar rujuk balik isterinya. Ini perintah daripada Rasulullah. Maka apabila ada perintah daripada Rasulullah supaya Abdullah bin Umar rujuk balik isteri dia ketika dia menjatuhkan talak isteri dia dalam keadaan isteri dia haid, maka kata ulama dituntut di dalam agama apabila seorang menceraikan isteri dia ketika isteri dia haid, dituntut untuk dirujuk balik. Baik, cuma tuntutan rujuk balik adakah tuntutan wajib ataupun tuntutan sunat? Hal ini berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Sebahagian daripada ulama fiqh melihat kepada apabila Rasul memerintah, Rasul suruh, asal suruh adalah wajib, maka sebahagian ulama fiqh membuat keputusan wajib kepada setiap suami yang menjatuhkan talak kepada isteri dia ketika isteri dia dalam keadaan haid, wajib dia rujuk balik. Kalau dia tak rujuk, maka berdosa. Itu pandangan sebahagian ulama. Namun sebahagian yang lain mengatakan
tuntutan supaya rujuk balik, bukanlah tuntutan wajib, bukan tuntutan sunat. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, tuntutan rujuk balik isteri yang ditolak dalam keadaan haid adalah tuntutan sunat, bukan tuntutan wajib. Sebab dia, sebab mazhab Imam Syafi'i melihat bahawasanya asal nikah itu bukan wajib. Nikah tak wajib. Nikah ni wajib ke tak? Tak wajib. Hukum asal nikah bukanlah wajib. Orang ni tak ada benda, nak nikah buat apa, tak mau nikah buat apa. Hukum asal nikah. Apabila berlaku perceraian, mengekalkan nikah hak yang hukum asalnya tidak wajib juga tidak diwajibkan. Mengekalkan nikah ni maksud dia rujuk balik. Rujuk balik kan nak mengekalkan nikah kan. Jadi sebagaimana hukum nikah asal tidak diwajibkan, maka rujuk untuk mengekalkan perkahwinan juga tidak diwajibkan. Maka perintah Rasulullah supaya rujuk balik, perintah ini adalah perintah sunat, bukan perintah wajib menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk dalam bab baru. Bab yang dinamakan sebagai ila. Benda pula kita akan cerita kat gini. Kita baca dulu hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi wa harram faja'ala al-harama halala wa ja'ala al-yamin kaffarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengilat sebahagian daripada isterinya dan mengharamkan. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjadikan yang haram sebagai yang halal. Kemudian baginda menjadikan kafarah bagi sumpah itu. Ilah ini maksudnya adalah seorang lelaki bersumpah untuk tidak mendekati isteri dalam tempoh tertentu. Dia bersumpah dengan nama Allah untuk tidak mendekati isteri, untuk tidak bersetubuh dengan isteri dalam masa tertentu. Itu makna ilah. Hukum ilah adalah disyariatkan. Hukum ilah adalah disyariatkan apabila ada sebab-sebab yang munasabah untuk kita mengilahkan isteri. Isteri dia akan nak pesak, dia akan nak kabur, dia akan nak royak. Janganlah bazir sangat, jangan buat gitu, jangan buat gini apa semua sekali. Tiba-tiba dia tak dengar kau. Maka disyariatkan. Maksud dia disyariatkan, bukanlah suatu kesalahan dalam agama dia bersumpah. Demi Allah, kata orang lelaki, demi Allah, aku tak ambuh dekat denganmu, aku tak ambuh setubuh denganmu selama sebulan. Itu sebagai contoh. Itu yang dinamakan sebagai ilat. Rasulullah pernah bersumpah untuk tidak mendekatkan isteri dia, tidak bersetubuh dengan isteri dia selama sebulan. Sebab dia ada beberapa sebab, ada beberapa alasan yang disebut oleh ulama-ulama ketika membincangkan perkara ini. Secara asasnya alasan hak yang antara alasan hak yang kuat adalah ada rasa khabar kepada Hafsah. Rasa bisi kepada Hafsah. Khabar senyap-senyap bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ambuh bersetubuh dengan Maryah. Maryah ni adalah seorang hamba perempuan, seorang perempuan yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Hafsah kabur habis kepada orang lain. Ada riwayat yang lain menyebut Rasulullah senyap-senyap kabur mengharamkan madu. Maksudnya tak mau minum madu. Ada dengan sebab-sebab tertentulah. Sebab ada orang kata madu yang Rasulullah minum tu saat ni tu busuk. Rasulullah tak suka kepada benda yang busuk. Jadi Rasul mengharamkan. Ada riwayat yang menyebut lagu tu. Orang senyap-senyap aje. Tiba-tiba ada sebahagian daripada isteri dia pakat sebor benda tersebut. Dan ada riwayat menyebut bahawasanya ada sebahagian daripada isteri dia minta perbelanjaan lebih. Dia tengok orang lain ada barang kemah, orang lain ada barang kemah, pakat minta sedia. Orang puan kan. Tengok orang lain ada barang kemah, lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula dalam peperangan. Lepas tu selepas daripada peperangan banyak boleh harta ghanimah, tapi Rasul sedekah belaka. Jadi nak jugalah perbelanjaan lebih. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ilah kerana
permintaan daripada ni. Ada beberapa riwayat, yang menceritakan bahawasanya sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengelakkan isteri dia. Tapi riwayat yang paling kuat adalah apabila Hafsah menceritakan kepada orang lain, menghebohkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak mau bersetubuh dengan Maryah Al-Qibtiyah. Sebab Maryah Al-Qibtiyah dia bukan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila tersebar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengelak sebahagian daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ada riwayat mengatakan selama sebulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengelakkan isteri dia. Kemudian setelah daripada Rasul mengharamkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan perkara yang haram itu jadi halal. Rasulullah menjadikan perkara yang dia mengharamkan jadi halal. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan bagi sumpah itu kafarah. Di sebenarnya kalau kita tengok kepada beberapa riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langgar sumpah dia. Rasulullah tetap meneruskan sumpah dia sampai ke sebulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendekati isteri dia. Cuma Rasulullah menjadikan kafarah bagi sumpah ini adalah Rasulullah telah memutuskan bagi orang yang mengelakkan isteri, kalau dia langgar sumpah dia wajib dia kena bayar kafarah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langgar sumpah dia. Tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhkan diri daripada isteri dia lebih kurang dalam tempoh sebulan. Baik. InsyaAllah kita akan sambung balik berkenaan dengan ilak. Pada malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Allah Subhanahu Wa Taala a'la wa alam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.